Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atira binti Azman. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi topik mengenai perkembangan sekular hingga demokrasi. Apa yang dimaksudkan dengan demokrasi? Demokrasi adalah membuat sesuatu keputusan mengikut suara orang ramai ataupun majoriti. Namun, dalam Islam lebih mementingkan sistem syura di mana membuat sesuatu keputusan ataupun mesyuarat berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, sekarang ni saya ingin menerangkan mengenai perkembangan sekularisme sehingga demokrasi. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah satu fahaman yang memisahkan agama daripada kerajaan dalam kehidupan mereka yang membuat sesuatu perkara yang dapat dihasilkan. Namun, dalam Islam sangat berbeza. Islam merupakan satu agama di mana umatnya jalani kehidupan apabila terbentuknya satu pemerintahan yang berteraskan syariat Islam dan mengikut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mentaati segala perintahnya. Apabila wujudnya manusia yang berfikiran sekularisme iaitu memisahkan agama, maka muncullah seterusnya satu fahaman iaitu liberalisme. Baiklah, liberalisme adalah merupakan satu fahaman di mana mereka mengutamakan kebebasan dalam kehidupan mereka. Mereka juga tidak terikat dengan suruhan Allah dan larangan Allah. Dan mereka boleh diberi pilihan sama ada mereka ingin beragama ataupun tidak beragama. Oleh itu, apabila golongan ini memilih tidak beragama dalam kehidupan mereka, maka mereka hanya akan menafsirkan sesuatu perkara itu mengikut logik akal dan pandangan mata kasar mereka semata-mata. Seterusnya, perkembangan yang ketiga iaitu rasionalisme. Rasionalisme ini adalah perkara yang kita membicarakan suatu perkara dan golongan ini mahukan bukti terhadap perkara yang kita bicarakan itu. Contohnya, kita kata jika Allah itu wujud, mana buktinya? Tetapi tidak semestinya mereka mahukan bukti, namun bergantung juga dengan pemahaman akal mereka sendiri. Peringkat seterusnya ialah humanisme. Humanisme adalah satu fahaman di mana dia menerima serta memikirkan manusia semata dan dia tidak memikirkan Allah, yakni Tuhan, walaupun sedikit pun. Ianya adalah perkara yang bertentangan dengan agama Islam kerana Islam sangat mengambil berat mengenai pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka membetulili menerima segala perkara yang disampaikan oleh manusia, tetapi mereka terus menolak ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendahului manusia daripada menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat seterusnya adalah human right. Human right ini adalah satu fahaman di mana mereka memperjuangkan mengenai hak-hak asasi manusia. Sekiranya fahaman ini ditentang oleh fahaman yang lain, mereka akan menolak dan menentang sekeras-kerasnya untuk mempertahankan fahaman mereka itu. Humanisme dan human right adalah satu fahaman di mana mereka boleh menerima dan menolak pandangan manusia. Untuk pandangan agama, mereka sukar untuk menerimanya. Contoh dalam konteks human right iaitu terdapat hak kebebasan seks bebas, LGBT, berkahwin sesama jantina dan sebagainya. Setelah fahaman-fahaman ini telah membicarakan kebebasan mereka, maka kita akan pergi kepada fahaman seterusnya iaitu pluralisme. Pluralisme ini adalah merupakan satu fahaman di mana mereka memikirkan semua agama adalah sama. Agama Islam,
agama Buddha, Kristian, Yahudi dan segala agama yang ada di dunia ini adalah mereka mengatakan semuanya ajaran dan kebenaran itu adalah sama. Oleh itu, mereka akan mengambil mana-mana agama yang mereka suka sekadar keperluan mereka. Dan mereka akan mengambilnya mengikut keadaan mereka. Namun, hal ini adalah perkara yang bertentangan dengan Islam kerana Islam itu sendiri mempunyai wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hadis iaitu menjadi panduan dalam kehidupan kita ke jalan kebenaran. Dan yang peringkat terakhir adalah demokrasi. Demokrasi adalah sesuatu keputusan yang diguna pakai oleh sesuatu badan mengikut suara orang ramai. Mereka tidak menggunakan wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan dalam menghasilkan sesuatu keputusan. Sesuatu keputusan itu adalah mengikut pandangan suara orang ramai. Jika keputusan yang diikut oleh suara orang ramai itu adalah keputusan yang baik, maka keputusan itu menjadi baik kepada mereka. Demokrasi adalah suatu perkara yang bertentangan dengan Islam kerana demokrasi hanya menggunakan pandangan akal manusia dan rasional semata-mata, dan keputusan yang dilakukan itu akan menjadi melampaui batas terhadap kehidupan seseorang Muslim. Secara kesimpulannya, bagi yang berfahaman sekular, secara tidak langsung mereka akan menerima sistem demokrasi ini. Sistem demokrasi ini adalah sangat berbahaya kepada umat Islam dan akan menjejaskan kehidupan umat Islam kerana mereka tidak mengikuti syariat Islam. Dan kita sebagai umat Islam mestilah mengikut wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalani kehidupan kita.